Okey, untuk analisa tijarah ni masa ditubuhkan adalah untuk bagi perlindungan umrah saja. Sekarang ni rata-rata kalau siapa nak pergi umrah dia mesti tahu mesti ada perlindungan umrah. Kami telah menyelesaikan kes claim ni lebih pada 2,000 lebih jemaah, especially masa COVID-19 di mana lebih kepada pampasan lebih 1 juta yang jemaah tak dapat pergi umrah sebab COVID. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan edisi Ramadan. Kalau anda tengok, kita dah bawa keluar sebenarnya. So kalau anda tengok bila kita buat podcast ni dekat luar, means ini merupakan edisi Ramadan bagi tahun 2024. Anda bersama-sama dengan saya, Aman Fitri, dan definitely tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali podcast berlangsung akan ada wirausahawan yang bersama-sama dengan saya yang terdiri daripada Titanium Circle dan juga Titanium Circle Plus. And pada hari ini saya rasa bertuah juga it will link sebenarnya dalam bulan Ramadan yang kita sedang jalani ini. Kenapa saya bawakan mereka ke dalam sesi podcast ni, kejap lagi kita akan bincangkan. Tapi yang paling penting, podcast wirausahawan ni kita wujudkan untuk sebenarnya sharing tentang inspiration, tentang motivation juga dalam masa yang sama, dan kita nak dapat pick up beberapa perkara yang mungkin fun fact yang kita tak tahu. Mungkin ada rahsia di sebalik kejayaan orang, rahsia di sebalik sesebuah produk. Macam sebelum ni kita bawakan Choco Albab. So dia membawa dia nak orang yang merasai coklat dia tu berada dekat rumah. It's bring home to you, Choco Albab tu. Tapi pada kali ini, kejap lagi kita akan ambil tahu dan kita akan kupas sedikit tentang apa sebenarnya yang mereka lakukan dalam journey perniagaan mereka. So jangan lupa terus subscribe YouTube Azizan Usman dan on notification anda kalau anda nak kongsikan sesi podcast ini dekat platform anda masing-masing. Silakan, tak ada masalah. Tapi yang paling penting kita baca semua komen-komen anda. So kalau ada suggestion dan sebagainya, anda boleh letakkan dekat ruangan komen tu sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. So anyhow, saya nak teruskan bersama-sama dengan tetamu saya dalam podcast Wirausahawan pada kali ini. Ada 2 orang. Jadi jom kita kenalan dengan dia orang. Mereka nervous ni sebenarnya. Tak tahu kenapa. Mungkin kena kenalkan diri dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Puan Jun, pengarah urusan Andalusia Tijarah Sdn Bhd. Okay, dan saya pula Nadia Syaza, Chief Operating Officer lah untuk Andalusia Tijarah Sdn Bhd. Ada kena mana ke? Mak saya. Saja tanya. Walaupun kita dah tahu. Walaupun kita dah tahu, saya tanya sebab nanti takut nanti along conversation tu orang confuse. Kenapa dia ni banyak tahu pasal Puan Jun Betul. Okey, so dah berapa lama dah buat perkara ni sebenarnya? Servis yang you tawarkan ni. Okey, saya menjalankan perniagaan iaitu menyediakan perlindungan perjalanan kepada jemaah umrah. Seawal 2019. 2019, dah 5 tahun lebih? Dah 5 tahun lebih. Okey. Jadi saya baru je join ibu saya. Sebelum ni saya seorang peguam jenayah untuk 3 tahun. Lepas tu kita decide nak berubah angin and bantu bisnes ibu lah. Jauh tu, penat mak hantar belajar. Betul. Itulah, maybe I rasa daripada pengalaman saya sebagai peguam jenayah, kita banyak sebenarnya boleh contribute to the business dari segi compliance dan sebagainya lah. So kita berubah angin, tengok mana yang baik, support family lah kan. At the end of the day, family yang matters, betul tak? Tapi itulah sebenarnya bila Nadia belajar dalam bidang undang-undang ni, dia relate dengan bisnes kami. Polisi tu. Lepas tu especially bila klien nak claim. Yang claim tu yang macam selalu susah jemaah-jemaah atau pelanggan nak dapat. Tapi daripada kepakaran Cik Nadia ni kan, jadi kita dapat memastikan pelanggan kita bila urusan claim dia mudah dan dapatlah claim mereka. So you yang pujuk dia untuk masuk dalam company ke macam mana? Tak, dia ada cerita dia. Kenapa macam mana? Mungkin 3 tahun buat kita pula bidang jenayah. Bidang jenayah ni penjenayah ni depan-depan ni. So kita deal dengan orang-orang, tahulah kan, orang-orang yang mungkin bila diorang pun rasa tak tenang, kita pun rasa tak tenang kot. Jiwa tu sendiri, you nak settlekan satu-satu kes tu, je tak tahu dia bersalah ataupun tidak. Kadang kita dah tahu, kadang kita bila ambil kes pun kita dah tahu dah, okey ni memang buat, ni memang tak buat.
Selepas 3 tahun tu fine kan, sebab kita buat kes bunuh, kes rompak, semua tu kita buat. Tapi bila dah lama-lama tu, bila tak rasa tenang kan, so kita tengok pula mak kita pula buat bisnes umrah. So dah nampak dah tenang. Nak penyucian balik lah. Itulah kita decide tak apalah, and dia, Puan Jin pun masa tu perlukan somebody untuk bahagian compliance semua. So kita kata tak apalah, why don't I contribute here and see lah how. So along the way ni ada you rasa apa? Memang rasa tenang tu lah, dia memang beza. Sebab kita menyantuni jemaah umrah, so dia different. Ya, tetamu Allah. So dia lagi rasa tenang lah bila kita bantu tetamu Allah ni untuk mudahkan perjalanan dia orang. And you yourself happy bila anak bersama-sama dengan you? Alhamdulillah, masa awal memang kami ada sedikit macam perselisihan faham lah, sebab nak align dengan kefahaman saya. Tapi bila Cik Nadia dia masuk Titan juga. So bila masuk Titan kita dapat alignment tu, dan saya rasa bertuah sebab dulu saya yang kena fikir kan, dah pergi kelas dan you kena buat assignment, semua tu kita kena buat. Tapi now saya dah ada satu lapis, satu platform yang bila saya dah fikir, saya keluarkan buah fikiran saya. Cik Nadia akan bantulah, Nadia akan bantu untuk structurekan dan execute terus. Ya, planning. So nampak lebih teratur dan nampak perkembangan dalam bisnes kami lah. So saya nampak Puan Jin lebih tenang sekarang. Alhamdulillah. Sangat. So happy lah working together now. You rasa you dah ada support system bersama-sama dengan you. Betul, sebab bila kita bekerjasama, especially dengan anak ni, macam Tuan Hafiz selalu bagi tahu, it's all about kerja, and then kena hormat pendapat masing-masing. Kalau macam ada sesuatu kita tak setuju, kita jangan terus tak setuju. Kita bagi peluang buat dulu, dan lepas tu kita baru buat balik lah. Kita buat feed forward balik, kita check. Dan apa saya dengan Cik Nadia selalu buat ni adalah, bila ada satu isu tu kita akan discuss, okey ni isu ni, okey kalau kita buat ni apa akan terjadi. So kita dah ada, so saya lebih prepare. Okey kalau apa terjadi tak apa, sebab Nadia akan sambut, dia dah tahu okey apa akan buat. So itulah bila kami buat macam tu, alhamdulillah semua kerja akan smooth. Kita akan bincang dulu, apa-apa kita brainstorming dulu. Itulah kita dah tukar kepada tu. That's good. So hidup bersama Puan Jun ataupun bekerja bersama dengan Puan Jun lebih mudah? I would say kerja lah kot kan, sebab dia yelah, kerja ni dia straightforward sikit kan. You diberikan tugas, settlekan, or you know, do better or what not kan. So I think kerja is much. Sebab dia dengan bekerja ni berbeza, dalam konteks family ni berbeza, betul tak? So itulah you memilih bekerja untuk bersama dengan Puan Jin. So it's easier lah, senang sikit lah. I understand. Kadang-kadang kita nak berbisnes dengan parents and especially tu berbeza. Kadang-kadang ni aku kat rumah, tapi tadi ni aku marah kan dia kat office ni, you know. Tapi I believe bila you dah ada kat dalam Titan, Datuk Wira dah salurkan sebenarnya ilmu macam mana you guys nak align. Betul. Kerja kat rumah lah. That's actually the first one-on-one dengan Datuk Wira. Itu yang dia cakap. Kita dah habis discuss, you know, kita update dia on our progress semua. Habis dia kata, okay, I nak cakap something. So kita macam, alamak, apa ni kan? Dia terus set the context. Okay, I want to set the context for both of you. You are mother and daughter. You are doing this together. So, you know, respect each other. Take macam, try to understand each other. So, daripada situ, okay, dah faham lah. Datuk Wira dah bagi hint tu. So, I pun need to learn lah to macam control myself lah. Tapi terjadi tak? Jadi, banyak kali. Jadi bila jadi tu, kita dah macam, saya akan cool down sikit, settlekan kerja-kerja tu dulu, and then apa kita selalu buat adalah kita selalu pergi makan bersama. Kita akan sesi petang-petang, pergi kedai mamak ke, kita makan sekejap. Makan-makan, maksudnya kita akan Datuk Wira selalu beritahu, sama tim pun sama kan, ada masa kita kena keluar daripada keadaan office lah. Jadi dia lebih lain, lebih relax. Lepas tu you dah lupa dah yang apa yang kita tak sefahaman tu. Apa yang saya belajar sekarang ni adalah menghormati pendapat masing-masing. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita nak kita je yang didengari. Betul. Tapi kita tak tahu orang lain yang tersakiti. Itu bahaya tau betul. Sebenarnya. Sebab saya dulu jenis yang bila Nadia masuk, banyak benda yang dia nak ubah lah bagi perspektif dia.
Jadi saya tak dengar, saya nak cara saya. Tapi lepas tu lama-lama saya tengok, bila dah terjadi, dia kata nasihat itu. Dia actually kena rendahkan ego je. Betul. Walaupun kita tahu tahu buat benda tu, tapi orang luar melihat dari sisi yang lain. Sangat betul. Membantu. Saya rasa perkara tu yang ramai usahawan terlepas pandang bagi saya lah. Betul sangat. Sebab dia kata dia dah tubuhkan ni, aku yang buat ni daripada awal ni. Kau betul. Siapa nak tukar? Ya, betul kan? Kita rasa macam tu. Kita akan rasa sebab kita rasa selama ni kita dah buat betul. Lepas tu bila ada orang masuk nak betul, pada mula saya tak boleh terima. Tapi lama-lama bila saya terima ni okeylah, sebab dia Nadia akan buat kerja tu. Dia nampak. So alhamdulillah connection dengan team, dengan jaga setiap team tu dah teratur. Nadia someone yang macam caring and daring juga. So tengok karakter pun tahu. So team dia memang one by one lah dia develop setiap department tu, team. So you are happy nowadays? Ya, sebab I think bila kita bekerja sebagai lawyer sebelum ni, it's very individualistic lah. You pergi seorang-seorang pergi court, you bercakap lah depan judge seorang-seorang. Paling-paling pun you kerja dengan clerk. So you tak ada nak membina orang, tak ada. You robot lah kiranya dulu. So pergi balik court, balik macam tu je. Bila tengok ni kan, alamak aku kena jaga orang bawah ni, aku kena motivate them. At the same time bos nak result kan, so kita macam alamak kan, so kita main kat situ lah. So kita banyak, and then I pun banyak belajar juga. Kita lawyer pula tu kan, kerja nak gaduh je. Jadi bila dalam meeting pun kita boleh nak control kadang kan, padahal it's our boss. So banyak belajar daripada Datuk Wira, daripada Tuan Hafiz kan. Bila kita jumpa dia cakap you need to ni lah, control yourself dalam meeting. Tak apa, dengar je dulu, terima je dulu. So banyak ubah jugalah. Beza, nampak ada perubahan. Sebab kalau dulu bila saya usulkan sesuatu, orang nombor satu yang menjawab Nadia lah. Dia reject dulu. Tapi now dah tak ada dah. Dia diam dengar. So lebih best lah, macam kita lebih mendengar. Lepas tu kita atur satu-satu. I think that's the best way. Dengar dulu. Betul. Sebelum you cakap apa-apa, you absorb dulu. Betul. Nanti you dah bertenang, baru you cakap. Beza, insyaAllah. Tijarah Andalusia. Why? Okay, and why so important for jemaah? Why? Okay, untuk Andalusia Tijarah ni masa ditubuhkan adalah untuk bagi perlindungan umrah saja. Masa tu perlindungan umrah dekat Malaysia ni nama perlindungan umrah tu tak ada. Sampai macam ingat perlindungan perjalanan biasa. Tapi selama 5 tahun dalam Rishwa, kita bina brand kita, apakah produk kita sebenarnya. So tiap ceritalah nama branding kita Tijrah Care. Dia tijarah tapi kita buat Tijrah Care sebab nama tu lebih unik. Dan terus ada perlindungan umrah. Jadi sekarang dia ada combination bila sebut Tijrah Care mengenai perlindungan umrah. Itu nombor 1. Dan nombor 2, sekarang ni rata-rata kalau siapa nak pergi umrah dia mesti tahu mesti ada perlindungan umrah. Dan wujudlah sekarang ni kami sebenarnya telah menyantuni jemaah kami lebih pada 50,000 jemaah. Dan kami telah menyelesaikan kes claim ni lebih pada 2,000 lebih jemaah. Especially masa COVID-19 di mana lebih kepada pampasan lebih 1 juta yang jemaah tak dapat pergi umrah sebab COVID. Tapi disebabkan kesedaran yang kami bagi, mereka dapat mengerjakan umrah semula tanpa tambah apa-apa bayaran. Tapi dapat pampasan juga. Dapat pampasan. Daripada pampasan ada tu. list nama dia orang tak? Ada. Ada, memang ada. So yang best tu Tuan Aman, bila kita bagi value pada jemaah kita ni, mereka lah orang pertama bila nak pergi mana-mana akan cari kita. Dia dah tahu kepentingan perlindungan perjalanan ni. So memang penting lah sebenarnya. Sebab contohlah kalau you dah book kan umrah 10,000, 15,000. Sekarang umrah lagi lah 12,000. Yes. Kan? So bila you tak ambil bila you tak ambil perlindungan perjalanan ni, cancel. Katakanlah you sakit, lepas tu sebelum ada emergency dan sebagainya. Betul, kan. so you tak boleh terbang. Travel agency akan cakap tak boleh refund sebab dah bayar hotel, semua tiket semua kan. So bila you dah ambil awal, you boleh claim balik daripada pihak insurans. Dia akan cover semua. Semua segala kos angos tu. So tak adalah you dah penat-penat kumpul ni nak pergi kan, tiba-tiba terpaksa cancel. So meaning that bila diorang beli package umrah tu, diorang ambil tambahan. If let's say diorang tak dapat nak terbang on that particular date, so dia boleh claim balik. Claim under trip cancellation.
banyak kes-kes yang kami menyantuni jemaah kami. Saya ada satu kes tu kalau saya boleh share kat sini. Customer saya ni dia pergi Switzerland dengan grup dia lah. Nak jadikan cerita, kaki dia tu ada masuk kuman dan berulat. Kos perubatan dia mencecah 80,000 Swiss franc. Dekat sana? Oh my god. Convert jadi duit Malaysia RM400,000. Wow. Yes. Saya boleh beli rumah. Kan. Dijadikan kes Hajah Azwar ni, Puan Azwar ni. Sekarang ni memang jadi klien kita yang rapat. So dia refer kat banyak kawan-kawan dia lah. Nak pergi keluar negara semua, kawan-kawan dia semua akan ambil. Tapi sebenarnya perlindungan ni tak mahal pun sebenarnya. Betul. Serendah RM200 ke bawah je. Betul. Itulah kami punya jihad kami, perjalanan kami ni perlu diteruskan lagi. Dan insya-Allah lah lepas ni akan jadi kesedaran kepada semua rakyat Malaysia. Bukan saja keluar negara, tapi the moment nak pergi dalam domestik pun macam cuci bilik kampung kan. Raya ni memang kena ambil. Sebab saya rasa penambahan ni dia jadi macam kalau kita beli tiket flight, lepas tu kan ada option pilih seat lah, beli insurans lah, kita akan skip benda tu. Sebab kita rasa tak penting kan? Kita rasa tak penting, macam tak ada kot, aku boleh ni fly ni, boleh. Tapi sebenarnya benda tu penting. Dan apa yang banyak berlaku dan apa yang kami sediakan adalah kami ni dalam kategori pakar juga memastikan ini dah perlindungan yang tepat kepada klien kami. Sebab boleh je ambil dekat website mana-mana, tapi perkara yang klien kena fikir adalah perubatan kat luar negara tu sama ada kena bayar duit sendiri ke atau boleh dapatkan guarantee letter. Jadi kat saya selama 6 tahun ni saya memang fight, memang berkooperasi dengan syarikat-syarikat takaful dekat Malaysia. Kita minta apa yang terbaik untuk klien kita. So alhamdulillah dia berbeza Tuan Aman. Kalau beli kat website tu dengan apa beli dengan kami lah. Ya, sebab sekarang ada option kan beli website, beli sendiri kan. Sebab kadang-kadang kalau kita nak go through policy tu satu persatu kita pun tak faham. Tak faham, betul. End up ramai tak faham. Dan alhamdulillah kami memang satu point of reference lah untuk perjalanan insurans perjalanan ni. How you guys to make sure yang you guys educate them? I mean, you bayar that 200 or 150 or 100 tu akan menyenangkan kehidupan you. Apa yang you guys buat? Sebab apa yang kami buat adalah pergi dengan klien terdekat kami yang ambil package umrah melalui kita ada bagi kursus juga setiap hari Sabtu dengan Ahad, dan kursus tu pun ada buat live juga dan boleh tengok banyak kali. Tu satu. Dan saya juga dengan disebab ni lah kami ada tim online system juga. Untuk dah ada online system. Ya, dah ada tanaman. Dulu duduk kat kaunter tu je, saya ingat lagi. Betul. Sekarang online system kami tak ramai lah, ada 5 orang. Ini pun kami tubuhkan last year bila Nadia masuk. Sebab kita nak buat seseorang. Dia bijak. Okey, dah ada 5 orang. So mereka ni yang akan educate dan sebagainya. Share video, call, bagi advice kan. And convince them lah kenapa penting. Sebab kita ada juga kes yang jemaah balik, dia tak ambil, kaki patah lah apa, dia pula marah kita. Why you never tell us kan? Tapi saya nak cuba, mungkin you guys boleh perjelaskan. Kalau kita beli sesuatu package tu, bukankah dia dah ada insurans kat dalam tu? Ada. Okey. Ada. Itu macam mana tapi tu? Biasanya dia panggil lah kelompok. Tapi dia akan ambil very basic lah. Yang benefit the travel agency and not us. So macam flight delay tak cover. And then kalau kos perubatan pun tak cover. And now paling terbaru Puan Jun punya perjuangan yang alhamdulillah dapat approval. Klinik kat luar negara pun boleh GL je. Hospital kat luar negara. So contoh kalau sakit-sakit demam kan, tak payah pergi klinik, pergi hospital dapat GL free je. Tak payah nak bayar dululah. Nowadays. So now itu yang. Tapi kalau dengan Tijrakai lah. Kalau kita. Macam mana diorang nak cari you sebenarnya? Memang khas untuk package Andalusia je tak, ke? Open to public. So insya-Allah sebab benda ni kita dalam kan Datuk Ida sudah beritahu 10% kejayaan bergantung kepada 90% sekarang ni preparation kan. Jadi kami memang masih lama juga preparation ni. Nombor 1 adalah memastikan produk-produk ni lah benefit-benefit ni yang terdapat, exclusivity. Dan nombor 2 juga akan improvekan proses membeli tu. Maksudnya one straight through process lah.
Sekarang ni bila klien beli, tim saya kena key in. Tapi now terus macam kita tengah develop API. Dia panggil apa tu, API tu automated programming. API. Automated programming system. So itu sebenarnya dalam pipeline. So then lepas ni kita pun untuk social media sosial kita tak 100% lagi. Next kita akan ke TV. Dah nak start masuk mass marketing lah. So yang tu masa last 101 dengan Datuk Wira baru-baru ni, Datuk Wira dah advise kita untuk pergi ke this platform lah. That was good. Dia bukan macam dulu lah. Dulu tiba-tiba masuk 101, okay you pergi sini platform, tak. Datuk Wira akan susun-susun. Memang kami tengah jalankan, insyaAllah dalam paling lambat pun second quarter benda ni akan in place lah. I think because of sekarang ni transition ke arah digital, transition ke arah dunia baru dalam perniagaan selepas PKP. Betul. Sebab itulah Datuk Wira lebih structure lagi. Apa planning yang dia nak buat sebenarnya? Betul. So saya bersyukur berada dalam Titan sebab kelebihan dia adalah Datuk Wira membimbing kami berlandasan kapasiti dan kapasiti bisnes kami pada masa tu. So kita kena ikutlah. Memang saya follow daripada first sampai sekarang kan. Bermula dulu Datuk Wira kata, okay bila you buat ni you kena ada satu memo sampai sekarang kita pakai. So now dah develop website kan, website aktif kat social media. So kita cubalah buat tu. Sekarang tengah mass, memang go mass lah sekarang. Go mass, one by one lah, tak serentak lah. Ya betul, sebab dia bukan macam kena buat sekali serentak. Sebab nombor satu, kita memerlukan talent untuk buat tu, betul. Maksud saya team. Team, betul. Team memang membantu. Jadi tapi team yang membantu pun dalam ritual dia ajar. You bukan terus dapat team hari ni iklan, esok you dapat kan. Betul. Kami betul. Ritual dah 2 tahun dah. Kan? Taklah gurau. Sebab kita bila kita ambil team sekarang ni pun Cik Nada pun belajar. Kita melalui 3 proses untuk interview ni. Memang nombor satu, team kami siapa nak masuk dia kena ada soft skill dulu, test. Of course. Excel dengan Word. Sebab you berjumpa orang. Professional service. Yes. Itu mesti. Kalau Word dengan Excel fail, kita tak ambil. And then dia lalui 2 second interview by sebenarnya leaders. Nadia lah selalunya. So kalau 4 dia orang, kalau mereka approve, bahagian saya akan approve lah. So maknanya structure tu dah ada dah sekarang ada. Daripada dulu you dekat Spire. Betul. You know? Main ambil je orang. Ambil je team. Lepas tu bila masuk, alamak, nak buang tak boleh kan. Betul. Saya tak nak tanya you. Saya nak tanya you, Nadia, kenapa you accept your mom request untuk join Titan? Mula-mula memang I pun tak nak masuk juga kan. I rasa macam why kan, dah ada seorang cukup lah kan. Tapi bila I fikir, I rasa banyak input yang I boleh dapat sebenarnya. And sebab I tengok pun macam mana perubahan Puan Jun kan. Dia jadi seorang yang disiplin and then lebih macam intelligent kan, tenang. So kita pun macam okay, macam mana I pun nak sampai ke tahap tu. And then I rasa I tengok orang lain semua grow cepat. So if that's the way, then I should just join and get as much knowledge as I can lah, untuk develop team cepat-cepat so we can achieve apa yang kita nak. Sebab I would say you adalah orang yang bijak pandai, lawyer, and then you nak downgrade yourself. Bukanlah downgrade, I mean you nak start all over again, belajar benda yang tak ada kena-mengena dengan kehidupan you. Memang tu. Memang ramai kawan-kawan dia kan, Nadia. Dia share masa first time. I pun skeptik juga. Mula-mula I macam tengok Puan Jun join dengan adik I macam apa benda macam menari-nari lah, mak aku ni kat situ. Tak kan, apa benda lah. Bertahun-tahun daripada PKP kan. Diorang tengok live. I macam benda lah diorang ni kan. Kita pun tak, time tu pun I tak ambil tahu sangat. Saya biar je okay. Tapi kita didengar lah sebab dia pasang kot. Itu seeding, soft seeding sebenarnya. Sangat kita dengar juga kan. Kadang kita yang dapat point tu pada dia kan. So dah lama-lama tu bila I quit tu, nak cari ketenangan whatever tu, kena masuk pula NUH time tu. Oh, NUH. First event I. Saya macam alamak apa benda pula, dah 3 hari. Beribu dalam tu. Lepas tu saya pun macam apa benda lah ni. Tengok je lah, tengok, follow. Lepas tu dapat tengok time tu Datuk Jerry. Lepas tu tiba-tiba satu session tu Dok cakap, okay, kita ni nak business or what not, tapi kena connect dengan Allah SWT, dengan Rasulullah. Saya macam
uish, inilah yang aku cari sebenarnya. Kan, tak sangka pula Doc ajar benda tu semua kan. So macam, okay lah, then why don't I just, this is a sign lah kan, from different ni, lepas tu, so I follow je lah. So niat I tu sebenarnya just nak jadi better person lah, and a better leader. And throughout the process tu, I nampak benda tu datang, benda baik datang, semua ilmu semua kan. So you yang cakap kat your mom ke your mom yang pitch you? Of course lah, dia and you just say I macam time tu macam okay lah, boleh lah, I just proceed je lah kan. But I tengok lah apa I boleh tolong dalam company tu. So far dah berapa bulan dalam Titan? Daripada November. So November, December, about 6 months? Ya. How? Memang sangat-sangat lain. Very humbling. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita tak tahu. Bukan saja knowledge business, tapi leadership, and then you as a person macam mana. So seronok sebab I have to reset myself balik, mold balik diri I, you know, jadi a better leader, better person, better daughter, you know. And benda tu penting sebab sebelumnya I was very selfish lah, I would say. Muda kan? Kita kan muda. I fikir kerja I je lah kan. Betul. I dah dapat kereta I semua dah cukup lah, buat apa I nak lebih-lebih kan. So I macam selfish lah, I macam tak lah nak buat business, buat lah. I siap cakap lagi, I'm not a business person. I bukan orang business. Otak I takkan sampai semua. Tapi bila kita tengok, and then of course lah, bila Doc share, benda ni bagi manfaat ke orang lain. I think I want that kan, bagi manfaat dekat team. And nampak lah bila Doc guide, sebab I start dengan Aspire kan, belajar apa yang belajar kat Aspire, kita ajar team kita. So team pun daripada, I nampak changes. Daripada diorang yang macam nak tak nak, sekarang diorang macam, diorang pula lebih, nak macam ni, nak macam tu, nak macam ni. So it's really interesting lah to see. Happy to hear that. Ada banyak lagi soalan, so kita break sekejap. Sekejap kita sambung. So make sure anda stay tune, subscribe dan on notification anda. Kalau nak komen silakan komen. So kita jumpa sekejap lagi. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan edisi Ramadan kali ini. Saya bersama-sama dengan Puan Jun dan juga Cik Nadia bersama-sama dengan saya. Dan tadi kita bercakap tentang journey mereka lah membina tijarah ataupun tijrah care ni sendiri. Banyak perkara untuk mereka align, especially mereka ni apa orang kata mother and daughter. Bukan senang untuk bekerja bersama. Yang daughternya pula adalah ahli bijak pandai, lawyer dahulunya. Nak bekerja bersama-sama dengan ibunya yang dah lama dalam bidang ni, so it's not that easy. And macam Cik Nadia cakap tadi, banyak perubahan yang you dah nampak, especially dari diri you sendiri. And kalau bagi Puan Jun sendiri, apa yang you nampak dalam company saya? Macam tadi you ada share tentang HR dan sebagainya kan. So apa perubahan-perubahan yang you nampak? Okey, perubahan saya nampak dalam Rishwa untuk tahun 2024 ni, dia nak memantapkan setiap business Titan ni, kita punya key leaders dengan HR. So baru ni kita ada HR bootcamp. So sejujurnya saya dah beroperasi selama lebih kurang 6 tahun lebih macam tu. Saya tak ada HR manager. Saya lah HR dia. Tak gerak. Jadi bagi saya tu salah. Sebab apa? Bila kita nak set up satu company tu, kita mesti ada HR manager yang in-house lah. Jadi berpandukan ilmu yang kita belajar 2 hari tu, HR bootcamp yang very comprehensive. And then apa saya dapat adalah, saya terus buat posting, sebab job posting HR manager dekat LinkedIn. Saya dapat 31 kandidat. Alhamdulillah. So berpandukan dia bukan macam tu, dia ada proses dia. And then ilmu yang kita belajar masa HR bootcamp tu, kita dapat select cream of the cream lah. Yang gaji RM50,000. Ya, betul. Ada yang jadi HR group of company semua. Kan takut pula dia orang kata HR manager ni kena bayar RM50,000, RM30,000 tapi satu je kita nak bagi tahulah, bila kita buat job posting ni, kita kena jujur kena edit apa yang kita nak. Dan tu yang saya buat adalah saya bagi tahu saya punya requirement macam ni dengan gaji semua, dan berapa manpower yang kita ada bila HR tu nak manage lah. Alhamdulillah ada yang interested masuk, dan berberkatkan ilmu daripada HR bootcamp ni lah.
saya akan dapat, insyaAllah HR Manager akan report duty next week. Dah dapat dah tuan-tuan dan puan. Ya. Tapi sebenarnya memang betul HR tu perlu ada, especially kalau company anda mungkin ada 3 orang, 5 orang, benda tu perlu. Kenapa kena ada HR Manager ataupun HR? Cuba jawab. Saya rasa lagi structure lah. Mungkin HR ni dia bantu kita dari segi sistem, dari segi handling people. Sebab sebelum ni kita lah yang duk nak approve cuti, nak susun cuti mereka. And then diorang punya kebajikan pun semua kita nak kena tahu kan. Datang, Encik Nadia, saya macam ni. Mak sakit ni apa. Kita kan, anak tak ada babysitter semua. So kita nak fokus lagi kat dia kan. Lagi nak buat kerja kita lagi nak. So bila ada HR ni, dia akan membantu daripada segi tu. And then of course dari segi compliance, undang-undang kan. So tak adalah kita nak kena study sendiri. Apa sebenarnya kita ni comply. Sikit-sikit call JTK, sikit-sikit call JTK. Ini boleh ke? So certainty tu tak ada kan. Main buat je. Cuti, okey bagilah cuti. Tak bagi cuti, betul. So at least with HR, diorang boleh bantu plan, recruit dan sebagainya lah. Recruit, training. Lepas tu HR Manager ni seorang yang akan pastikan setiap job position atau team kita buat tu mesti align dengan dia punya education background dia. Tu requirement. Kalau anything dia buat salah, akan berbalik kepada you ni background apa, tiba-tiba dia buat finance. So dia tak match. Tu pun salah satu pada undang-undang yang HR punya undang-undang terlalu besar. Dan kalau kita nak ambil pun kita kena ambil HR Manager yang betul-betul kita panggil generalist lah untuk yang SME ni. Dia tak boleh specific in any field. Belum tahap tu lagi. Belum lagi. So kena belajar. Jangan main ambil je. Okeylah bayar RM20,000. Masalah juga nanti. So enough about business. So ini kan edisi Ramadan. Dan kita pun dekat dalam bulan Ramadan ni, apa kenangan-kenangan anda yang tak dapat dilupakan? Mungkin ada yang happy, ada yang sedih atau mungkin yang tak dapat dilupakan dalam bulan Ramadan. Okey, masa yang bulan Ramadan, saya ingat tahun lepas. Tahun lepas saya berkesempatan mengikuti Umrah Titan bersama Datuk Wira. Dan masa tu bila kita nak balik kat Malaysia tu lagi sehari atau 2 hari raya. 2 hari? 2 hari raya. Kejar-kejar aku. Kan, betul. Lepas tu, dan saya ni sebagai ibu kan, mesti nak buat preparation hari raya tu macam mana. Daripada Mekah lah masa tu, nampaklah Nadia dengan adik-adik dia adik-adik, tapi dua-dua lelaki. Okey. Jadi dia share lah gambar yang pasang langsir. sebab saya memang suka buat ketupat daun tu. So memang saya dalam family saya, Nadia memang tahu buat anyamlah ketupat tu. So Nadia dah beli daun siap-siap. Bawa lah daun ketupat tu. Tak ada. Kan. So preparation tu lah yang saya rasa pengalaman tu yang menyebabkan jadi last minute preparation. Tapi sebenarnya bila Nadia dengan adik-adik dia tahu macam mana nak buat, atau bila saya sampai kat Malaysia tu semua dah siap. Adakah itu experience anda yang pertama kena set up raya sendiri? Betul lah, my first time. Sebab tiba-tiba semua orang tak ada kan, dan kita have to lead. So nasib baik memang kita adik-beradik memang dah di-train oleh ni kan, mak kita untuk pergi pasar, beli, bersihkan, masak, semua memang dah di-train daripada kecil. So even my brothers walaupun lelaki, dia tahu nak pergi pasar macam mana, nak beli apa semua. So bila mak kita risau kan, ni nak balik raya satu apa tak prepare, tapi kita dah tahu sebab kita dah diajar. So it's a great experience lah juga kan untuk you dah tahu macam mana nak manage lah. And how about raya mengejut last 2 years? Masa tu kita masa pergi tu kita sebenarnya yalah, bila doing business our family sebenarnya tak ada masa bersama untuk pergi bercuti or what not. So raya je lah cuti yang memang semua orang cuti dan pergi. So I think that year kita pergi Terengganu untuk bercuti. Kita book resort nak healing-healing kan. So masa tu kita dekat Terengganu when they announce it. Dah dalam rangka holiday tu lah sebenarnya. So tak adalah terkejut sangat. Dia macam biasa je. Raya lah. Betul. Betul. Tapi sebab macam esok tu dia kata raya, sebab kita tak prepare untuk baju raya kan malam tu. So masa tu betul tak ramai tak ada baju raya malam tu keluar. Saya pergi cari santan tau. Mama saya tahu, "Dek, santan tak ada." Saya tengah pasang wallpaper. Itulah yang memang sesuatu yang next. Tapi kita dapat belajar learning point lah sebenarnya. Jangan buat last minute. Ya, kan? Semua kena bersedia. Bersedia kan. Tapi macam mana nak bersedia nak masak rendang 2 hari sebelum pula?
Basilah rendang tu. Dia macam barang-barang dia tu lah. Barang-barang kita prepare awal kan. Sebab saya, Tuan Aman tahu kalau nak raya ni, saya memang seminggu tu saya dah siap rempah-rempah rendang tu. Saya bukan masak malam. Dah siap. Saya dah siap semua. Saya akan masak pagi raya. Oh, masak pagi raya. Pagi raya. Mama saya akan masak malam raya. Saya akan masak pagi. Sebab pernah jadi cerita, saya masak rendang malam. Basi? Tak, dia hangus. Dia betul tak habis? Tak, jadi cerita ni dia macam ni. Dia masa tu ada masak rendang dah okey. So pagi esok bajet lah nak akan panaskan. Tapi Papa Nadia lah, dia bangun pagi. Dia tak pernah nak pergi dapur, dia pergi dapur. Dia nak panaskan lah, niat baik. dia niat baik, dia cerita betul. Dia niat baik, dia nak panaskan rendang tu. Pada dia bawa kerja, tiba-tiba pasang lagu raya. Lagu raya, rendang hangus kan? Ada lagu raya tu. Betul teringat dia tengah panaskan rendang. Memang hangus rendang tu. Masa you guys makan apa? Bad mood dah. Especially saya lah, bad mood lah pagi raya kan. Mesti lepas tu dia tak berani masuk dapur dah? Sangat tak. Dia niat nak tolong. Nak tolong, tapi dia tak pernah tolong. Itu jadi cerita rendang hangus. Sampai sekarang kita akan ingat sebab 3 hari saya bad mood sebenarnya. Tapi betul, kalau rendang hangus nak raya bad mood, saya pun akan marah. Saya nak makan apa, kena pergi rumah orang pula makan. Betul. Itulah cerita dia. Dan tak boleh lupa kan, betul. Sampai sekarang satu family akan ingatlah cerita tu. Bos. Saya tak tahulah kalau saya lalui, mungkin mama saya akan suruh saya, kau keluar sekarang. Kau pergi raya dengan orang lain. Kan? Mungkin. Tapi apa erti Ramadan bagi you guys sebenarnya? Okey, bagi saya untuk Ramadan ni alhamdulillah persediaan dia bukan daripada bulan Ramadan tu sendiri, tapi daripada sekarang kita dah siap preparation untuk menyambut Ramadan tu. Sebab sesuatu kita buat kena istiqomah kan. Jadi kalau daripada sekarang kena banyakkan solat, kena banyakkan berzikir, banyakkan baca Al-Quran. Kita dah mulakan praktis tu daripada sekarang. Jadi bukan sekarang lah, daripada setiap hidup kita. Jadi bila masuk bulan Ramadan, saya suka sebab bulan Ramadan ni akan bagi you satu masa yang banyak untuk kita menumpukan ibadah kita kepada Allah SWT. Banyak kan masa sebenarnya? Betul. Sangat sebab sebenarnya. Kalau hari biasa kita nak lunch lah, breakfast lah, dinner. So I think bila bulan puasa sebenarnya ramai orang akan kata lagi lemah kan. Tapi actually ada lagi banyak time. So I think boleh jadi lagi Tak sabar tunggu Ramadan tahun ni. Sebab preparation ni pun sebenarnya rahsia dia semua dididik oleh Datuk Wira juga. Setiap pagi kami akan dibimbing perkara-perkara yang kita sepatutnya buat dekat dengan Allah. Jadi sekarang dah jadi macam biasa. Kalau macam kita rasa nak sambut Ramadan ni, kita tahu apa kita nak buat, insya-Allah. Dah jadi macam rutin dah sebenarnya. Betul. Kalau bulan Ramadan ni, favorite dish you guys? Apa yang you akan cari selalu kalau kat bazar? Ke tak pernah pergi bazar? Selalu kalau menu wajib tu kena beli tu lah. Kuih tepung pelita bukan? Tepung pelita. Kalau Ramadan mesti cari yang tu lah. Macam saya kalau masuk Ramadan ni, saya akan prepare 2 je makanan tu. Sebab apa dia senang masa nak bersahur. Maggi? Serunding. Yes. Kan? Letak kicap, telur, settle, betul. Tu memang anak-anak saya kalau sahur saya tak susah. Makan roti pun tak apa. Makanan mereka ada serunding. Kita akan cari serunding lah untuk bulan serunding Ramadan. paling sedap kat mana? Tak tahulah. Terengganu kan? Terengganu. Terengganu. Selalu serunding daging ke ayam? Kita dua-dua lah. Dua-dua? Sebab anak bungsu saya suka ayam. Jadi senang. Nasi dah ada kan? Kan? Saya rasa saya kena cari jugalah. Betul sebenarnya. Ramadan. Bukan raya je. Sebab sahur kita bukan nak heavy food pun. Betul. Goreng telur tu paling saya memang tak susah. Saya bukan seorang ibu yang bangun pagi sahur tu nak susah-susah tak. Sebab anak saya memang seorang yang relatif simple. Setengah-setengah family kan sahur macam berbuka. Betul lah. Kami akan masih berbuka meriah. Menu wajib tepung pelita lah. Dengan kalau makan mesti ada nasi lah. Saya punya family memang nasi. Nasi. Masa berbuka tu lelaki kan. Yes. Walaupun diet. Saya tengah diet tapi saya makan juga nasi. Tapi kita tengok portion lah. Tapi I think dalam bulan puasa ni sihat sebenarnya. Kita kawal diri kita, and kat situlah sebenarnya dalam masa yang sama kita detox dan so sangat rugi kepada orang yang tak puasa. Geng plastik hitam jangan buat tahun ni.
Betul. Ada gastrik tu tiba kan. Keluar. Tu bahaya. So preparation raya normally jarang-jarang berlaku lah. Sebab kami lokal je. Kita tak ada isu nak balik kampung semua. Dekat mana? Insya-Allah. InsyaAllah je. So, kita tak adalah. Tak boleh lawan saya. Kat mana? Saya 200 meter daripada rumah saya. Wah. Lagi dekat. Ya, 200 meter je. Saya turun, saya jalan sikit dah sampai rumah mama saya. Dah balik kampung. Sebab kampung kita dekat Perak, dah tak ada siapa kat sana. So kita just stay in our Kat family sini lah. And adik-beradik, my parents pun semua ada dekat KL, Selangor. Itu yang menarik tu sebenarnya kalau kita lokal ni, kita macam sesif banyak dan kita tak ada kelang kabut lah. Kan, tak ada nak rushing-rushing, nak kena balik hadap kampung. jam. Betul, Contoh, terpaksa. tim-tim reach work kadang-kadang ada yang duduk Pantai Timur. Ya. So 7 jam, 9 jam nak balik tu kesian orang. Saya kata tak apalah, rayalah dengan saya. Sebab tu bila cuti raya ni saya akan bagi pada tim saya extra cuti seharian sebelum lah. Sebab mereka daripada Nak travel kan? Nak travel. Kita faham. Macam tu lah. So, kita very relax lah. Tak payah balik kampung. Siapa Datuk Wira di mata anda berdua? Mungkin yang lama dulu, pasti yang baru. Silakan. Okay. Bagi saya, Datuk Wira Dr. Azam Osman ni seorang pembimbing kepada usahawan jutawan. Bukan usahawan biasa, tapi pembimbing kepada usahawan jutawan untuk membina pribadi kami menjadi usahawan yang dapat membantu ramai orang. Bukan saja dapat membantu ramai orang, tapi diri sendiri juga. Dia membina saya punya personality, keyakinan, dan kita banyak Datuk Wira bimbing kami ni secara dekat adalah memastikan kita ni membuat sesuatu dengan penuh dengan rasional, bukan emosi lah. Saya rasa bagi saya Datuk Wira seorang yang memang semua orang kata Datuk Wira seorang yang terbaik. Memang tak ada satu patah perkataan mengatakan Datuk Wira apa yang terbaik pasal beliau lah. Memang super. Memang kalau siapa mendekati beliau baru dapat tahu apakah keunikan, apakah yang terdapat pada Datuk ini dapat membimbing kami menjadi seorang hamba Allah yang sempurna macam tu. Wow. Lain. Macam saya memang seorang idol lah. Macam mana dia walaupun dekat tahap dia sekarang memang jauh beza lah dengan kita, tapi dia masih lagi grounded, stay connected dengan family, dengan Allah SWT. Semua kan very connected, very humble. And memang satu tempat yang I dapatkan certainty and clarity lah, and knowledge. Bila I akan selalu everyday kita ada voice chat pun, kita akan selalu dapat knowledge. So itu memang my point of reference lah basically. And ideal meaning that memang kita nak jadi macam dia juga. So maksudnya sempurna serba-serbi lah kan, daripada as a person and also as a leader, as a mentor. So And you guys rasa happy tak ada dekat dalam circle ni sebenarnya? Satu yang best tu sebab bila kita buat bisnes ni, kita kena minta, kita dapatkan seorang advisor dan kita kena dapat the right mentor dan the right direction. Tapi Alhamdulillah Datuk Wira ni memastikan kami semua ni dapat benda-benda ni kita boleh tanya direct apa saja pembahasan kita. Bila Datuk Wira start dengan voice chat setiap pagi, saat awal 7.30 pagi, kadang sampai pukul 9, Datuk Wira akan share banyak benda. Tapi yang bagus tu kita boleh tanya apa saja kita nak. Jadi benda tu memang setiap kali jadi rutin kami untuk mendengar setiap hari Tuan Aman. So bila you dapat sehari tu walaupun dapat satu hari satu ilmu, tapi itulah yang upgradekan diri you untuk kenapa berada dalam Titan. Itulah keistimewaan dia. Circle tu of course, dan paling best sekali adalah tim-tim Rishwa, SLT Rishwa yang memang value dia sama yang seperti Datuk Wira berikan. Dan kami tak keseorangan lah. Maksudnya dah sempurna. Masuk dalam Titan ni, you nak bila kita nak bina bisnes kita memang sempurna bila berada dalam Titan, insya-Allah. Kau bagi you? Memang sangat-sangat best, especially bila kita pergi ICM. Memang kita dapat sit down, spend time dengan diorang 3 hari kan, dan kita punya circle. Macam Datuk Wira cakap, ambil peluang daripada experience yang kita tak lalui lagi daripada orang lain, supaya kita dapat extra input and lebih a head start lah. Kalau kita ada situasi tu, nanti kita boleh. So it's a good circle, positive circle. Memang kalau ada isu, kita just rujuk je to the Titan senior. They know best kan.
And of course SLT Rishwood memang inilah kan, Rishwood memang banyak bantu. Alhamdulillah. Kalau dan lagi satu nak minta terima kasih juga kepada Cam. Alhamdulillah Cam kesayangan ramai. Sebab Cam adalah manusia biasa kan. Tapi kita kena, dengan Cam ni kita kena ada persefahaman yang apa tu, win-win situation. Faham, memahami. Tak semestinya kita nak dapat terus ke, tapi sebenarnya Cam ni sangat membantu. Saya rasa siapalah kita ni kalau Cam nak membantu kita sebenarnya. Sebab kita tak tahu siapa tempat rujukan. Tapi dalam Titan kita ada ada seorang, iaitu Cam yang kita dapat sebagai rujukan. Cam tu adalah client account manager yang telah dikhususkan bagi menjaga usahawan-jutawan ni. Kena jaga. Diorang ni tak dibiarkan seorang-seorang. So kalau diorang nak rujuk before Datuk Wira, mereka akan tanya kepada Cam dahulu. So Cam kita ni semuanya power-power. Kita memang hantar training Cam kita ni untuk menjaga bisnes-bisnes usahawan-jutawan ni. Kalau saya boleh minta advice dari anda berdua, mungkin ada penonton-penonton kita ataupun usahawan kat luar sana yang buat servis. Dia kata susah sangat nak buat servis berbanding produk ni, beli ni dapat ni, boleh bau, boleh makan, boleh rasa dan sebagainya. Apa you nak advice dia orang? Okey, saya start dulu. Untuk yang siapa yang perkhidmatan servis ni, kita selalu tengok kalau produk senang nak dijual, contoh dia. Tapi sebenarnya bila saya buat servis ni datang pada diri kita sendiri dulu. Kita lah orang yang bina servis tu, kita yang the first person yang akan bagi the best service to the client. Dapatkan klien rasa experience tu. Dan bila klien tu dapat experience tu, kita pun ada tahap kita, bukan selamanya kita akan melalui kita. Jadi saya selalu belajar dekat dalam masa Spire juga. Saya pernah ada mengalami momen yang servis ni takkan saya semua nak handle. Tapi salah seorang KE dulu pernah advise saya, you jangan duplicate diri you, tapi you replicate. Saya guna sampai sekarang. So replicate tu maksudnya adalah pastikan you punya team tu dapat serve you punya klien tu, servis tu, bagi servis sama macam you bagi. Dan true enough, sampai sekarang dah jarang sangat klien cari saya. Maksudnya first hand tu daripada tim saya, mereka dah dapat apa yang mereka nak lah, macam tu. So tak adalah apa-apa, saya nak jumpa bos. Tak ada dah. Dulu memang macam tu. Dulu Puan Jun. Phone lah, tapi sekarang dah tak ada. Apa-apa, anything tim saya dapat deliver seperti saya deliver. Dan saya pastikan, saya pun seorang yang macam disiplin juga. Ada banyak report mereka nak hantar. So itulah cara saya monitor tim saya. Pastikan dia deliver servis yang sama saya bagi. Itulah servis macam tu, value. Maksudnya brand service you kena kuat lah. Servis sama dengan value yang you jual. Betul. Kalau bagi you? Kalau bagi saya, kita kena connect dengan kita punya klien. Sebab kadang-kadang kalau kita tak boleh nak push things on them. So kita kena faham situasi mereka, apa keperluan mereka. So dan tambah-tambah lagi kita jaga mostly tetamu Allah kan. So kita memang kena fahami mereka, tahu, connect dengan diorang, faham problem diorang, dan kita kena tanam niat lah untuk bantu. Bukannya kita nak menjual tapi nak membantu mereka. So itu yang saya pegang lah. Kalau service, you have to give your best to your client. Sebab dia mengharapkan you, sebab you tawarkan servis. Dan saya nak add lagi satu, untuk servis ni paling penting adalah after sales service. Tu yang itu yang malas tu kadang. You buat apa dengan after sales service? So after sales service semudah macam bila klien kita nak buat claim. Bila claim tu, okey saya nak buat claim, okey dah macam tu je. Tapi kami pastikan dokumen dia complete, kita bantu. Kita tahu mereka tak pernah buat claim, dia tak tahu. So after sales service tu pastikan dia dapat apa dia nak tu. Kita kena follow up lah, pastikan dia dapat apa dia nak after sales service tu. Contohnya macam saya beritahu, bila dia balik Malaysia, kita kena tanya feedback lah, you dah happy tak, apa semua, minta feedback. Jadi itulah connection dia. Bila klien kita akan ingat kita sampai bila, sebab servis kita. Servis tu kena klien ingat kita sebab servis kita, bukan dia ingat kita sebab produk kita ke. Sebab servis kan dia connect dengan people. Kalau tak betul. Susah. Betul. So you guys rasa kenapa kat luar sana orang yang buat servis ni kata susah? Why? Okay, dia rasa susah sebab nombor satu, dia tak kenal kemahuan klien dia. Dia tak tahu apa klien dia nak sebenarnya. Servisnya simple je. Once you tahu apa klien you nak, you fulfill the client needs. So itulah dia punya resepi dia. Sama juga macam kita kan. Memang pasal claim tu sekarang moden. You ada app, you submit je semua, upload je semua dokumen. Tapi
as a service punya industri, diorang masih lagi nakkan human touch tu. Bukan semua everything kena digitalize. Diorang nak juga nak tempat mengadu, kan, tempat jadi dekat situlah kita buat connection, kita faham okey mereka dalam situasi macam ni, macam mana, so ayat kita macam mana saya boleh bantu, ni Hajar kan, kita selalu bantu. offer help. Betul. Tu servis. Macam service. mana pun you kena ada hospitality tu, kena ada. Kalau tak ada hospitality tu bukan nama servis, dek. Ya. Tu mungkin benda lain. Tu tak cenggol je tak boleh lah, sebab boleh. business ni ekosistem. I believe business ni ekosistem, dia akan berpusing. And bila you dapat referral daripada orang, especially service, that's mean you win people heart. Ya, betul Taman. Kan? Ya, betul. So apa planning Tijrah Care for 2024? Okey, alhamdulillah untuk 2024 ni kita akan memberi kesedaran kepada semua rakyat Malaysia mengenai kepentingan pelindungan perjalanan. Bukan saja keluar negara tetapi dalam Malaysia juga, kita pakai domestik. Especially untuk hari raya ni. Jadi kita sepatutnya bila kita keluar pada rumah tu, kita pastikan badan kita ni ada satu security lah. Maksudnya mesti ada polisi perjalanan. Dia macam tu. Jadi direction kami untuk 2024 ini adalah kita nak memastikan nombor satu, kita ada satu produk yang tadi kita bagi tahu untuk jemaah-jemaah umrah yang mengerjakan umrah di Mekah, mengerjakan umrah ni, mereka akan dapat perlindungan rawatan hospital pesakit luar. Akan ada guarantee letter. Memang dah ada sekarang, dan kita pun akan wawakan lah, kita akan fokus untuk perubatan pesakit luar garanti, menggunakan guarantee letter. Betul lah. Itu. Untuk saya pula, Tijrah Care tahun ni adalah untuk fokus on people lah, and develop more people, supaya kita boleh bantu lagi lebih ramai orang kat sana lah. And our target is to educate even more people this year. Saya rasa kita mungkin lacking di situ. So dari segi people, bila kita dah market kat luar, and then nak develop people lah untuk kita replicate orang yang sama untuk bantu lagi ramai orang kat luar sana. Saya nampak fokus mereka berbeza. Itu yang kita nak sebenarnya, betul tak? Kalau tak satu orang fokus benda yang sama je, macam mana? Betul. Sebab kita nak reach ramai, nak bagi kesedaran lah sebenarnya Tuan Aman. Tak nak macam kata apa, dah jatuh di tepi tangga kan. Lepas tu nangka pun bergolek. Macam mana? Terima kasih banyak Puan Jun dengan Cik Nadia, sangat luangkan masa. Saya nak ucapkan kalau kita tak jumpa nanti, selamat Hari Raya. Okey, insya-Allah. So harap-harap selamat berpuasa. Ya, betul, selamat berpuasa juga kepada yang lain-lain, kepada anda juga. InsyaAllah semoga Ramadan kali ini membawa 1000 makna dan kita boleh sempat merayakan Hari Raya Aidilfitri nanti. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi kepada anda, nanti kita jumpa lagi dalam podcast Wirausahawan yang seterusnya bersama dengan tetamu saya yang seterusnya pula. Sementara tu jangan lupa subscribe, on notification anda, dan teruskan komen untuk kita dapatkan feedback pada anda kalau anda nak buat konsep dan sebagainya. InsyaAllah kalau boleh kita ikut. Kalau nak minta dekat New Zealand, Switzerland tu saya kena fikir dululah. So kepada anda yang lain-lain, semoga anda terus dimurahkan rezeki dan anda kaya, berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.